Okey, Assalamualaikum. Saya Nur Ali Hazila dari grup Ethnicity. Hari ini saya akan membentangkan mengenai pakaian tradisional suku kaum di Negeri Sembilan. Pertama sekali, pakaian tradisional mereka adalah tingkulua ataupun tengkulak. Tengkulak merupakan sebuah penutup kepala yang bentuknya menyerupai kepala kerbau atau atap dari rumah gadang. Penutup kepala yang terbuat dari kain selendang ini dikenakan sehari-hari maupun saat dalam upacara adat tertentu. Yang kedua adalah baju batu ber. Baju batu ber adalah baju bertabur, adalah baju adat Minangkabau, iaitu baju kurun naju yang dihiasi dengan taburan pernik benang emas. Pernik-pernik sulaman benang emas tersebut melambangkan tentang kekayaan alam daerah Sumatera Barat yang begitu berlimpah. Corak dan motif dari sulaman ini pun sangat beragam. Baju batu ber dapat kita jumpai dalam 4 warna-warna, iaitu warna merah, hitam, biru dan lembayung. Pada bahagian tepi lengan dan leher terdapat hiasan yang biasa disebut minse. Minse adalah sulaman yang menyimbolkan bahawa seorang wanita Minang harus taat pada batas-batas hukum adat yang berlaku. Yang ketiga adalah lambak. Lambak adalah sarung, adalah pakaian bawahan pelengkap pakaian adat Bundo Kanduang. Sarung ini ada yang berupa songket dan berikat. Sarung dikenakan dengan cara diikat pada pinggang. Belahannya bisa disusun di depan, samping maupun belakang, tergantung adat negeri atau suku mana yang memakainya. Keempat adalah selempang. Selempang adalah selendang yang diperbuat daripada kain songket. Selempang diletakkan di pundak wanita. Selempang menyimbolkan bahawa wanita harus memiliki welas asih pada anak dan cucu serta harus waspada akan segala keadaan. Terakhir adalah perhiasan. Umumnya seperti pakaian adat wanita dari daerah lain, pengguna baju adat Minangkabau untuk wanita juga dilengkapi dengan beragam aksesori seperti gelang, dukuah ataupun kalung serta cincin. Dukuah memiliki beberapa motif, iaitu kalung perada, darahan, kaban, manik pualam, cekik leher dan dukuh penyiaran. Secara fisiologis, dukuah melambangkan bahawa wanita harus selalu mengerjakan segala sesuatu dan dalam dasar kebenaran. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Aina Zura. Saya akan present tentang baju etnik Minang moden. Saya daripada grup Ethnicity. Okay. Pertama sekali pakaian yang saya pakai ialah selendang ataupun balapak moden. Baju moden Minang pula, mereka mengenakan selendang bercorak batik berbenang dengan emas yang dipadankan dengan baju kebaya untuk menaikkan darjat wanita sekalian serta menutup aurat. Yang kedua iaitu baju batabu. Baju Minang moden ini mengenakan jenis yang plain, iaitu minima kosong dan boleh bervariasi warna. Assalamualaikum dan selamat datang. Saya Nur Muslina. Saya akan membentangkan mengenai masakan tradisional Minangkabau. Masakan yang saya pilih ialah rendang daging. Ini adalah rendang daging. Masyarakat Minangkabau menyukai masakan pedas dan banyak menggunakan santan kelapa. Contohnya rendang dan dendeng balado. Rendang mempunyai falsafah tersendiri yang bagi masyarakat Minangkabau, iaitu musyawarah, yang mewakili 4 bahan utamanya, iaitu daging lembu mewakili para pemimpin suku adat, kelapa mewakili kaum intelektual, lada mewakili ulama yang tegas untuk mengajar hukum-hukum agama, dan pemasak mewakili keseluruhan masyarakat Minangkabau. Dalam tradisi Minangkabau, rendang adalah hidangan yang wajib disajikan dalam setiap perayaan adat seperti berbagai upacara adat Minangkabau, kenduri atau menyambut tetamu kehormat. Untuk pembentangan saya hari ini. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syamira. Saya akan membentangkan mengenai makanan moden Minang, iaitu masakan Minangkabau atau dikenali sebagai masakan Padang, merujuk kepada makanan orang Minangkabau di Indonesia yang berasal daripada Indonesia. Namun, apabila berada di Kepulauan Melayu, masakan Minangkabau telah berkembang dan dimajukan oleh suku kaum keturunan Minangkabau di Negeri Sembilan. Asas utama dalam masakan moden Minang adalah pedas. Suku kaum Minangkabau sangat meminati makanan pedas. Masakan tradisional Minang telah diinovasi menjadi masakan moden. Namun inovasi dilakukan bukan pada resepi tapi pada konsep hidangan tersebut dan keunikan cara hidangan tersebut. Lepas kita pasang daging, kita potong daging tu ikut dadu and then kita akan rebus. Kita rebus sehingga daging itu empuk. Bahan-bahan daging berladu masakan Minang adalah halia, cili ikut kepedasan, cili merah, serai, tomato, bawang putih dan bawang besar. Sepatutnya pakai bawang merah tapi saya tak ada pakai bawang besar.
Bahan-bahan yang telah diketuk, bawang besar, bawang putih, cili api, halia dan serai. Tomato dengan cili merah kita akan ketuk, kita akan masuklah sekali. Okay, panaskan minyak dan goreng daging sehingga masak. Kemudian masukkan air rebusan daging. Kemudian masukkan cili merah dan tomato. Masukkan secukup rasa. Dan siap. Gaulkan dan siap. Goreng balado masak minang kita sudah siap. Assalamualaikum, saya Mir Anjani. Saya akan membentangkan mengenai seni bina bangunan tradisional bagi etnik Minangkabau. Ini merupakan contoh replika bagi seni bangunan tradisional Minangkabau iaitu rumah gadang. Rumah gadang sangat dimuliakan dan dipandang sebagai tempat suci bagi masyarakat Minangkabau. Ia mempunyai atap yang melengkung dan runcing yang kelihatan seperti tanduk kerbau. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai beberapa perbezaan antara rumah gadang dan juga rumah Melayu di Negeri Sembilan. Yang pertama adalah rumah gadang tidak mempunyai serambi pada bahagian hadapan, manakala rumah Melayu di Negeri Sembilan mempunyai serambi pada bahagian hadapan rumah. Perbezaan yang seterusnya adalah kedudukan pintu dan juga tangga rumah. Rumah gadang Minangkabau berbentuk simetri yang menjadikan pintu dan tangga rumah terletak pada bahagian tengah bangunan. Ia berbeza dengan rumah Melayu di Negeri Sembilan yang menjadi pantang larang untuk meletakkan pintu dan juga tangga di bahagian tengah bangunan. Kebanyakan rumah Melayu di Negeri Sembilan mempunyai pintu dan tangga pada bahagian sebelah pangkal serambi atau sebelah hilir rumah. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Tania binti Muhammad. Hari ini saya akan membentangkan tentang rumah Minangkabau moden ataupun di Indonesia atau Sumatera orang panggil rumah gadang. Rumah ni dia punya struktur dia lengkung, bumbung dia dramatis dengan multi tier, offset dengan gables. Tingkap dia pula dia ada bidai yang telah dibinakan ke dalam dinding dengan ukiran bunga atau dengan banyak color cat lah. Okay, biasanya istilah rumah gadang ataupun rumah Minangkabau ni dia besar, tempat tinggal dia berpisah dengan kecil, mengkongsikan banyak elemen gaya seni binanya. Dia mengandungi rumah panjang segi 4 tepat pada reka bentuk dengan berbagai tebing layar dan rabung meluncur ke atas. Ujung berbentuk tanduk kerbau seperti yang saya sertakan dalam video. Hasil reka bentuk saya dengan menggunakan kotak yang terpakai. Dapat beberapa elemen dalam rumah Minangkabau moden ni. Satu diorang panggil singkok, dinding segitiga, pereng, anjung di hujung. Lepas tu dinding ari. Dinding ari ni dia berketinggian tepi, dinding ketinggian di belakang. Papan banyak. Kat rumah ni papan dia banyak. Muka hadapan. Lepas tu dia juga mengandungi papan sakapeyang. Selangkuk tu rumah pemagaran dinding di bawah rumah. Selangkuk ni dia punya tujuan dia untuk menghalang daripada binatang buas datang. Okey. Ini saja yang saya dapat terangkan untuk rumah moden Minangkabau. Tradisi orang Negeri Sembilan ataupun sekarang terkenal di Sumatera, Indonesia. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Kesus Bawatini. Saya dari grup Ethnicity. Hari ini saya nak buat pembentangan tentang permainan tradisional budaya Minang. So, budaya Minang terdapat pelbagai permainan tradisional. Salah satunya adalah cakbur. So, cakbur ini dimain oleh anak-anak dalam 2 kumpulan. Okey, ini adalah gelangan untuk main galapan janggil, cakbur. So, dalam permainan ini, satu kumpulan akan berperanan sebagai pemain. Yang lain, lagi satu kumpulan akan bertugas untuk melewati kota-kota yang ada hingga sampai ke hujung tanpa tersentuh penjaga. Permainan ini akan dimulai oleh penjaga paling depan dan mengucapkan bor untuk menandai kemenangannya. Pemain akan diulang hingga semua anggota kumpulan berhasil berjaya. Terima kasih. Hai,
Hari ini saya nak cerita tentang permainan moden Minangkabau, iaitu randai. So, randai adalah satu permainan etnik Minangkabau, iaitu dia bergabung dengan tarian, seni, muzik, silat dengan nyanyian, dan dia bermain untuk upacara tradisi dan perayaan. Pada masa kini, mereka telah memodenkan permainan randai diorang. Tapi, bagaimanakah diorang memodenkan permainan randai diorang? Ini adalah cara diorang memodenkan permainan diorang. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fariha Ulfa binti Muhammad. Saya akan menerangkan berkenaan dengan kraft tangan tradisional etnik Minang. Okey, kraft tangan yang pertama adalah kain soket. Okey, soket adalah identiti budaya dan tradisi Minangkabau. Ianya hanya dipakai oleh golongan bangsawan serta golongan tertentu sahaja. Okey, kehalusan dan corak soket menggambarkan pangkat serta kedudukan tinggi seorang pembesar. Okey, seperti mana anda dapat lihat pada gambar di atas, biasanya kain soket Minangkabau ditenun menggunakan benang emas yang mana ianya menggambarkan status sosial si pemakai. Okay. Sebenarnya kain soket tidak hanya dibuat pakaian, malah ia juga dibuat untuk kraft tangan yang lain. Okay. Terdapat pelbagai jenis motif dan corak yang digunakan yang mana ianya diwarisi secara turun-temurun sehingga ke hari ini. Okay. Pemertabatan terhadap soket Minangkabau sangat kuat, sehingga ianya telah dipilih untuk menjadi tema pada Kertas Rupiah pada tahun 2011. Okey, untuk kraft tangan yang kedua adalah pahatan emas dan perak. Okey, pahatan emas dan perak kebiasaannya dibuat perhiasan. Okey, perhiasan-perhiasan ini pada zamannya hanya digunakan oleh orang-orang tertentu sebagai penanda status sosial. Okey, seperti mana kita dapat lihat pada kain soket tadi, ini dipakai pada golongan bangsawan serta golongan tertentu sahaja. Okey, pelbagai jenis ukiran perhiasan yang digunakan oleh bangsawan atau orang-orang kaya Minangkabau pada abad ke-19. Okay, seperti mana anda dapat lihat, di sini adalah contoh pahatan emas dan perak. Okay, perhiasan ini biasanya digunakan pada acara tertentu atau pada hari kebesaran tertentu. Okay, seperti mana juga anda dapat lihat pada contoh di atas, ada perhiasan yang bersaiz besar dan ada perhiasan yang bersaiz kecil. Okey, untuk perhiasan yang bersaiz besar biasanya digunakan untuk kaum lelaki dan manakala perhiasan yang lebih kecil digunakan oleh golongan perempuan. Okey, perhiasan ini dibuat daripada emas dan perak serta ianya dihiasi dengan permata dan batu yang berharga untuk mencantikkan lagi pahatan emas dan perak tersebut. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Hai, hello dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton. Hari ini saya nak mempersembahkan kepada anda semua mengenai kraft tangan moden dari etnik Minangkabau. Okey, kalau ikutkan kraft tangan etnik Minangkabau ni, kalau ikutkan tradisional adalah contohnya seperti ukiran kayu, kain songket kalau kita tengok pada yang betul-betul popular lah di kalangan etnik Minangkabau, mereka menggunakan tenunan kain songket yang memberi pandangan sebagai orang kaya, dan juga tenunan dari benang emas dan perak selalunya diguna pakai oleh kerabat diraja etnik Minangkabau. Okay, dekat sini pada zaman kini apabila kraft tangan dimodernisasikan, mereka mengeluarkan, memodernisasikan kain soket tu untuk keperluan dan kegunaan sedia ada pada zaman ini. Antara contoh yang saya nak tunjukkan pada hari ini adalah bantal, sarung bantal atau bantal kecil hasil gunakan kain songket. Ya, anda boleh tengok kat sini. Hasil tenunan menggunakan benang emas dan perak yang membawa menunjukkan bahawa ni kemewahan dan orang kata apa tu, nampakkan sebagai kerabat diraja yang antara dimodernisasikan
mengikut keperluan zaman yang sedia ada. Bantal. Sekian daripada saya. Terima kasih.